Alright class, so we go to the second part in 4.1, 3D formula. Also known as wedge dash wedge line formula. Describe how the atoms of a molecule are arranged in space. Okay, for example, we have bromomethane, CH3Br. Kalau kita lukis macam biasa, dia macam ni je lah. Okay, dia lah bentuk expanded kan. Kalau kita lukis macam biasa, macam tu sahaja. Tapi kita nak lukis sekarang dalam bentuk 3D. So, dalam bentuk 3D, dia mesti nampak seolah-olah dia ada tiga benda. Satu, di atas plane. Satu adalah di keluar daripada, maksudnya menghadap kita. Satu lagi adalah di belakang plane. Okay. So kita tengok macam mana dikatakan macam kita nak lukis. Okay. So dia untuk 3D lukisan dia macam ni. Okay, macam ni. So kamu buat dulu carbon. Okay. Yang di atas plane ni, okay ni, yang ni atas plane. Okay, BR dengan CH. So mana satu, macam mana kita tak tahu BR tu atas plane ke, dekat depan ke, dekat belakang ke, dia tak kisah, tak ada priority. Kita dah tak belajar priority dah, mana satu nak belakang ke, depan ke, atas plane, tak ada. Okay, so lukis di mana-mana, kat macam mana pun. So kalau kita tengok dekat sini, dash ni dia represent apa? Okay, yang ni adalah menunjukkan, yang ni menunjukkan bonds that lie in the plane of the pitch. Cuba kamu bayangkan, ambil kertas. Okay, bila kita ambil satu kertas, so itu plane kan? Okay, so kamu ambil, kamu letak BR, okay, dan atas dan juga bawah tepi. So dia itu di atas plane, maksudnya betul-betul dekat atas plane tu. Okay, plane sahaja. Okay, so kalau yang dash yang ni, dia tebal. Tebal ni dia bahagian macam ni, dulu balik. Dia tebal di bahagian sini, carbon. Okay, maksudnya kalau kita tengok besar pergi ke kecil-kecil kan. So maksudnya H ni berada dekat belakang sebab dia menjauhi. Kalau kita tengok sini dia tirus macam ni kan. Dia H dekat belakang, carbon still dekat atas plane. Maksudnya carbon dia dekat dengan kita sebab tu dia punya garisan ni besar lagi dekat carbon. Okay, so bermakna bonds that lie behind the plane. So H di belakang plane, di belakang kertas yang kamu pegang tadi tu. Okay, and then kalau yang satu lagi yang tebal ni, yang kita lukis macam ni, tebal macam ni, kita kena lukis dia carbon pula yang tirus nipis dekat bahagian carbon. Bermakna carbon dekat belakang, okay, H yang ni berada depan mata kita, di hadapan kita, lagi dekat dengan kita, lagi hampir dengan kita. Okay, so maksudnya dia ni adalah project out of the plane, maksudnya keluar ke depan. Okay, so bila kita nak lukis dalam bentuk tetrahedral, okay, yang ni adalah sp3 kan. So bila kita lukis dalam bentuk tetrahedral, so dia mesti dalam keadaan macam ni. Macam ni. Sengit. Okay, so garis macam ni, sengit juga. Satu lagi yang ni mesti ke kiri ataupun ke kanan. Okay, boleh letak ke situ. So lukiskan macam tu. Okay, so yang tebal ni dia mesti tirus tajam dekat carbon. Tapi kalau yang lukis yang kita buat dash macam ni, okay, dia mesti tebal ataupun yang besar ni adalah bahagian carbon. Okay, so ini dia punya skema lukisan dia. Okay. So ini tak ada apa. Yang ni Allah tak nampak pula kan. Kejap dia. Yang ini, okay, dia, so maksudnya tak ada priority dah. Tak kisahlah BR tu kat mana. Tak kisah pun BR tu kat mana. Boleh tak kat atas, dekat BR sini, dekat depan kita pun boleh, belakang pun boleh. Tak ada masalah. Alright. Okay, so kita habis 3D. So last kali adalah classes of carbon atom. Kelas ni ada dua. Okay, satu kelas untuk carbon, satu lagi kelas untuk hydrogen. Okay, kalau ini untuk carbon dulu mana terangkan. Okay, only involve saturated carbon, sp3. Maksudnya carbon yang ada single bond, saturated. Okay, dia ada single bond sahaja. Ini sp3 kan. Okay, so a carbon atom can be classified as primary carbon. Carbon tu adalah primary kalau carbon tersebut bonded to only one carbon atom. Contoh carbon yang ni, mana tunjuk So katakan, okay, ada satu carbon, yang lain semua bukan carbon. Okay, so carbon ni adalah primary carbon. Carbon ni belum tentu lagi, tak tahulah kan. Mungkin dia ada attach dengan carbon lain. So yang ni primary carbon. Kalau dia attach dengan H, maksudnya ini pun sama juga primary carbon. Okay. Secondary pula. Okay, carbon that bonded to only two carbon atoms. Okay, contohnya apa? Okay, contohnya
daripada kat sini. Okay, contohnya kalau kita ada carbon yang ada dua, dia bonded to the two carbon atoms, okay. So maksudnya ini adalah secondary. Sebab dia ada dua carbon atom attached dengan dia. So dia secondary. Okay. And then tertiary carbon pula, kalau dia carbon tersebut attached to 3 carbon atoms. Let's say kat sini letak carbon. Okay. So kat sini dah jadi tertiary dah. Okay, kalau quaternary pula, carbon yang attach dengan carbon ada 4 attach dengan dia. So ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. So yang ini dia jadi quaternary. Okay, senang je. Alright. So ini adalah primary carbon lah, tadi Meda dah terangkan. Okay, primary yang merah ni primary, and then 2 carbon secondary, this one tertiary, and then the last one is quaternary carbon. So cara penulisan dia, kalau kita tak nak tulis ayat primary carbon, tak nak eja, kita boleh je letak simbol yang ni. Okay, primary, secondary, terus tulis macam tu, dah faham dah. Memang well known dah, satu dunia memang tahu dah. Okay, alright. Indicate and state separately the class of carbon atoms in the following molecules. Okay, so dia suruh buat kelas kan. Okay, kita tengok ni primary carbon. Sebab apa? Dia attach pada satu carbon sahaja. And then what about this one? Berapa banyak carbon yang attach dengan dia? Satu saja. So dia adalah primary carbon. And then carbon ni adalah primary juga. Okay, and then this one is primary, attach pada satu carbon saja. Okay, ini pun sama, primary carbon. Okay, and then this one, carbon yang hijau ni, dia adalah secondary sebab dia attach by 2 carbon attach dengan dia. 1, 2. So dia secondary. Yang ni pun secondary juga, ada 2 carbon attach pada dia. Okay, and then yang purple one, the purple here, ada berapa carbon attach dengan dia? 1, 2, 3. So dia adalah tertiary carbon. Okay, and then carbon yang ni pula macam mana? 1, 2, 3. Ada 3 carbon. So dia adalah tertiary. And then what about this one? Okay, so we have 1, 2, 3, 4. 4 carbon attached to it. So that means dia adalah quaternary. Okay, simple sahaja. Okay, and then example lagi, indicate and state separately the number of primary, secondary, tertiary and quaternary carbon atoms in the following molecules. Okay, indicate and state separately the number. Dia minta the number. Maksudnya number ni dia nak berapa banyak primary. Okay, so kita kira lah. Okay, buat primary, this one primary, this one primary, and then this one adalah primary carbon, and here also primary carbon. Okay, and then ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Okay, and then kita tengok this one adalah secondary. Habis 2, and tertiary here, and then this one adalah quaternary. Okay, so kita boleh kira berapa banyak primary. Sebab dia minta number kan, number of primary berapa, secondary berapa, tertiary berapa, quaternary berapa. So tulislah nilai dia berapa. Okay, take note, no classification for carbon atoms in methane and in multiple bonds. So kita tak ada. Kalau katakan methane, contoh methane tu macam mana? Methane tu adalah carbon yang ada 4 hidrogen, CH3. So ada tak carbon attached pada dia? Tak ada, semua hidrogen. So maksudnya dia adalah apa? Primary. Betul ke? Salah. Okay, so dia tak ada kelas, no class. Okay, so tak ada, kita tak boleh kelaskan dia lah, saya nak cerita. Okay, 2 butane. Okay, 2 butane, we have double bond here. Okay, so kita tak boleh nak kelaskan this carbon, dia hanya untuk sp3 saja. Okay, so kita boleh kelaskan carbon yang ada single bond saja. This is primary. Okay, so this is correct. Okay, kalau kita nak buat macam ni, kita kelaskan ni, yang ni, dan dia adalah salah. Alright. Okay, so kita masuk second one, the classes of hydrogen atoms. Depending on type of carbon atom that the hydrogen atom is attached to it. Okay, maksudnya hydrogen ni dia punya kelas adalah bergantung pada kelas carbon. Okay, kalau hydrogen atom, okay, yang attach pada primary carbon, dia adalah primary hydrogen. Okay, so kalau hydrogen tu adalah attach pada carbon yang secondary carbon, so dia adalah secondary juga. Okay, sampai tertiary pun sama juga. Okay,
So kalau quaternary carbon, ada tak hidrogen attached pada dia? Tak ada. Tak ada hidrogen yang attached pada dia. So there is no such thing as quaternary hydrogen. Tak ada quaternary hydrogen. Okay, so hydrogen hanya primary, secondary and tertiary sahaja. Okay, so Allah jawapan dah ada dah. Okay, so how many primary, secondary and tertiary hydrogen in the following alkane? Okay, so kita kena, dia minta how many. Okay, bila how many sama macam tadi. Okay, kita kena kira lah. Okay, so cuba kita buat. Kalau yang ini okay, hydrogen. Okay, yang ini adalah kita kelaskan. Cuba kita kelaskan dulu carbon. This is primary. And then this one is tertiary, and then this secondary, primary. Okay, so hydrogen dia ikut pada carbon, kelas carbon tersebut. So kalau carbon ni adalah primary, carbon ni semua ni adalah apa dia? Primary juga, primary hydrogen. Yang ni pun sama juga primary hydrogen. And then this one adalah primary hydrogen. So bermakna primary hydrogen ada 9, kan? 3, 3, 3. So ada 9. Secondary pula, okay, kita tengok siapa yang attach dengan carbon secondary? This hydrogen. So maksudnya yang ini adalah secondary hydrogen. So secondary hydrogen ada 2. Okay, so dua-dua ni lah. Kalau tak nampak boleh buat dalam bentuk expanded. Kan kita dah belajar expanded kan? Okay, kembangkan semua. And then tertiary kita ada 1 sahaja. So tertiary hydrogen ada 1 sahaja. Okay. So, kita tengok apa. Identify the class of hydrogen in the following molecules labeled at the hydrogen atom. Samalah tadi. Okay. So, kita kelaskan je carbon. Kalau kita boleh congak je carbon tersebut primary. So, maksudnya that hydrogen yang attached to it is primary hydrogen. And then tertiary carbon adalah tertiary hydrogen. Okay. Primary carbon is primary hydrogen. So, label pada hydrogen atoms lah. Okay. Biasanya kita label pada situ je. Okay, so kamu kena mahir kelaskan carbon dahulu, baru boleh mahir kelaskan hydrogen. Okay, and then what about this one? Okay, so ini dalam bentuk expanded. Kalau dalam bentuk dia bagi condense ke ataupun skeletal tak nampak, kamu boleh buat dalam bentuk expanded lagi jelas. Okay, so label pada hydrogen. So primary carbon, this is primary carbon. So that one adalah primary hydrogen. Okay, yang ini tengok hydrogen ni attach pada carbon yang ni. So carbon ni cuba kelaskan dulu. Dia ada 1, 2, 3 carbon attach pada dia. So this is tertiary carbon. So that means adalah tertiary hydrogen. Okay, and then this one adalah secondary hydrogen. Sebab apa secondary hydrogen? Sebab carbon ni ada 2 attach pada dia. 2 carbon attach pada dia. So dia adalah secondary carbon, and then yang hydrogen attached to it is secondary. Secondary hydrogen. Okay, and then this one adalah secondary hydrogen juga, attached pada secondary carbon, of course. Okay, and then this one adalah tertiary, ada 3 carbon attached pada dia. So dia adalah tertiary hydrogen. This one adalah primary hydrogen. And then yang ini adalah tertiary hydrogen. Sebab apa? Tengok dia attached pada carbon ni. Carbon ni ada 1, 2, 3 attached dengan dia. So this one adalah tertiary carbon. So hydrogen yang attached pada dia adalah tertiary hydrogen. And then this one adalah primary sebab carbon ni ada 1 je attached dengan dia. Okay. This one adalah secondary sebab ada secondary carbon, and then this one is secondary juga sebab carbon tu adalah secondary carbon. Alright. Okay, example lagi. Determine the number of primary, secondary, tertiary and quaternary carbon atoms in the following molecules. Okay. So, okay, so dekat sini kita kena kira dia punya number of primaries. Okay, so kamu kira lah. So kat sini dia nak apa? Carbon kan? Okay, dia nak carbon. Dia bukan hydrogen kat sini. So tajuk hydrogen tak apa. Okay, so yang ini tengok ada 2 carbon attached pada dia adalah secondary. Ini secondary. Sebab ini carbon ni, semua carbon. Kalau tak nampak, kamu nampak kan? Kalau middle nampak je. Okay, so yang ni ada berapa carbon attached pada dia? Ada 3. So tertiary. Yang ni ada berapa? Okay, secondary, this one 1, 2, 3. So tertiary, secondary, and then this one adalah primary. And then ni pun primary. Okay, so itu nak kelaskan untuk dia carbon atoms lah. So kamu boleh kira lah berapa banyak primary, secondary, tertiary.
quaternary kalau ada, adalah, kalau tak ada kosong. Okay. Okay, and then write the expanded and skeletal structure for the above compound. Okay, ni kita dah datang tadi lah. Okay, ini kita repeat balik saja. Expanded and skeletal. Okay, expanded macam mana? Okay, CH3. Okay, kita buat CH3. Okay, and then kita settle CO. CO ni dia masih C double bond O. Memang tak lain tak bukan. Okay, CO. And then CH2. Okay, buat CH2 seterusnya. CH2, 2, atas, bawah. So, this carbon dah cukup 4 ya. Settle. And then CH2 here. CH2. And then CH2, CH2. Okay, kita buat CH2, CH2. Okay, ada 2. And then between this carbon, okay, double bond ni bukan hidrogen dengan carbon ni. Okay, double bond is between the carbon. So dia ada apa? Dia ada C, double bond C. So kita buat C, ada H, double bond C, and then ada H. So letaklah atas bawah tak kisah. And then COOH adalah C double bond O, OH. Okay, itu adalah expanded. So label lah expanded. Okay, structure. Okay, and then what about skeletal structure? So from the expanded structure, kita boleh confirmkan balik betul ke tak kita punya carbon ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tulislah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbon. Okay. So, kita tengok dekat sini. Okay, buat 9. So, 9 boleh buat dot. Kalau dah mahir, terus buat start dengan 2. So, ni garisan ni adalah menunjukkan 2. 1, 2. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbon. Okay. At carbon number 2, we have carbon double bond O. Okay, here. Carbon double bond O. So, apa kita buat carbon number 2 here? This is carbon number 1. Okay, carbon number 2 kat sini. So, letak double bond O. Okay. Dan carbon yang lain tu 1, 2, 3, 4 tak ada apa-apa. 1, 2, 3, 4 tak ada apa-apa. Carbon yang ke berapa ni? 5. Apa benda lupa lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, carbon ke-7. Carbon ke-7 dengan carbon ke-8 ada double bond. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 7 di sini. 7 di sini, 8 dekat sini. Okay. So, between that 2 carbon, 7 and 8 carbon, so letak double bond. Bawah atas boleh, tak ada masalah. Okay. And then yang carbon yang ke-9, dia ada double bond O. Okay, kita ambil ini yang ke-9, boleh buat double bond O. Nak buat ke atas boleh, ke bawah boleh. Tapi kalau kita buat ke bawah tak cantik. Okay, kita buat ke atas. Okay, double bond O. Okay, so OH macam mana? Okay, OH letakkan saja OH. Okay, so ini adalah dalam bentuk skeletal. Okay, so boleh buat latihan, boleh buat tutorial, soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Dah lengkapkan Can Notes. Kalau dah dapat Can Notes, lengkapkan Can Notes. Okay, sekejap mana tengok. Soalan chapter 4. Number 1 related to 4.1. Okay, so complete kan. Okay, dan jawab dan hantar pada Madam di GC. Okay, so thank you for this lesson. Okay, so hopefully kamu faham dan buat homework. Alright, so thank you.